Okey, kita ada seramai berapa ni, 59 ni, 60, okey dah tambah sikit 60. Okey, jadi pada pagi ni, kita akan ni lah, kita akan bincangkan apa tu, pasal, tutorial dulu, tapi sebenarnya saya nak bagi highlight berkaitan tentang assignment, lupa pula nak bagi assignment hari tu. Alright, and, nearly, okay, some of you already submitted lab report, dan mungkin dah mula start lab report kedua yang berkaitan topik aldehyde dengan ketone. Tapi, anda boleh buatlah dulu sedikit pasal aldehyde ketone tu, dalam hari Ahad ni. Saya akan ulang benda yang sama, dalam hari Ahad ni saya akan buat, betul lah, saya akan bagi ulasan tentang contoh-contoh lab report korang. Pasal saya dah tengok, apa tu, ada yang ikut format, ada yang tak ikut format. Oh, gimana? Saya lagi tak tahu macam mana nak gunakan note block untuk ni, note block untuk, Oh, gimana? tutup, jap tolong pastikan mute jap. Okey guys, ni saya akan bagi ulasan sikit supaya korang akan buat lab report kedua dengan lebih baik lah. Yang note block pun yang convert kepada file PDF pun, ramai lagi buat tak ni, tak berapa betul lagi. So tolong untuk memudahkan saya harap anda gunakan format yang sesuai lepas ni. So as for today, we're going to start off with the discussion on, soalan daripada tutorial carboxylic acid, tutorial 3. Tutorial 1 adalah alkohol, tutorial 2 adalah, aldehyde dengan ketone, tutorial 3 adalah carboxylic acid. So kita mulakan sekarang lah. Okey, yang jawab soalan, 1A. Kita mulakan dengan saksi yang mudah dulu, 1A. Ada? Amni Abdul Talib? Saya sekejap Alright, okey, boleh question. Sir. Okey, boleh nampak? Yap. Okey, terima kasih. Ha. Uh, untuk naming CH3, CH2, CH3, COOH ni kita start daripada sini 1, 2, 3, 4. So dia butan, nama penuh dia 2 methyl butanoic acid. Metil tu merujuk kat mana tu? Methyl sini. Okey. Okey, so terima kasih. Ni soalan Amni Yes. Okey, so sekarang ni kalau boleh siapa yang jawab soalan yang daripada ni sebenarnya soalan ni kalau tengok dia adalah bermula dengan ni condensed structure. Yang saya bulatkan ni adalah condensed structure. So sekarang ni if you have any condensed structure the best, the first thing you need to do is you going to convert it into skeletal formula. Okay, so kalau macam skeletal formula ni sebenarnya ni saya ambil soalan ni pasal soalan ni paling mudah sekali. So as you can see here, okay, yang bahagian yang saya tandakan ni, kalau macam kita ada CH3 ni kita ada CH3 kat sini yang saya tandakan ni, okay, bermaksud dia adalah karbon yang berada pada hujung. And then kalau perasan we have the CH2 normally it's a carbon which reside in the middle. Yang sebelah sini ni, CH2 ni. Okay, syarat dia. Nampak CH3 meaning that dia adalah karbon hujung, yang nombor 4 ni. Kalau CH2 dia adalah karbon yang berada pada tengah-tengah. Jadi sekarang ni, kalau tiba-tiba dia karbon tengah-tengah tapi formula dia adalah CH. Macam kat karbon nombor 2 ni kan. Okay, you should know that sepatutnya dia adalah CH2 tapi kenapa formula dia adalah CH? Pasal dia ada cabang. Biasanya yang bercabang tu diletakkan di dalam kurungan. So hopefully it's clear So soalan ni saya buka pasal macam warming up question only. Okay, so the answer will be
2-methyl butanoic acid. Okay, thank you Amni. Seterusnya B. Yes, Kalau sir. ada apa-apa soalan tolong interrupt yang tak jelas. Ada nak tanya Amni tadi lupa pula. Tak apa. Saya sekejap Alright. Teruskan. Buka lah. Nampak ke? Yang lain pun kalau ni, kalau saya tak respon, kalau korang nampak, tolong respon nampak. Okay, okay, teruskan. Okay, IUPAC name untuk CH3, CHBr, COOH is 2-bromo propanoic acid. Kita start daripada numbering daripada sini sebab dia carboxyl group. So it's always at the beginning of the carbon chain. So sini 1, 2, 3. Dekat carbon number 2 ada bromine sebab tu dia jadi 2-bromo. Tu je sir. Okay, baik. Anda ada apa ni? Ada apa bantahan tak dengan jawapan ni? Ada. Tak ada tu cakap macam nyahut-nyahut je. Okay, kalau saya akan tegur satu je. Ni yang saya tanda ni. Apa saya tanda tu? Sempang. Sempang tu kan. Okay, because you need to know that. Okay, sempang ni hanya digunakan bila kita memisahkan number dengan perkataan. For instance, contohnya 2-methyl ataupun 3,4-dibromo. Baru kita letak dash. Sempang. Okay, kalau macam antara letter dengan letter, okay, there will be no dash between them. Okay, it should be close to one another. Itu sajalah. Tapi kalau macam saya akan, saya let go sajalah. Tapi kena ingat lah, kalau macam ada pesara lain yang quite strict, jadi diorang akan tanda dengan strict lah. Macam saya tak kisah pasal utama dia, nak tahu korang dapat namakan compound tu ke tak. So remember next time, dash digunakan bila kita pisahkan nombor dengan Kataan. nombor dengan letter. Comma digunakan untuk memisahkan numbers dengan numbers. Okay, tadi apa tu Atirah ada bagi tahu tadi kan, kenapa nombor 1 dekat sini pasal this is the main functional group which is carboxyl, therefore the numbering should be closest to the main functional group. So kita bagi nombor yang lagi rendah. Ni soalan tadi saya nak tanya dekat apa tu Amni tadi. Kan Amni punya structure dia it was 4 carbon, right? Okay, 1, 2, 3, 4. This is COOH. Okay, and then there is the methyl group. So kalau tadi Amni nomborkan dia daripada sini macam ni, this is technically incorrect. Okay, because kita kena dahulukan the main functional group which is carboxylic acid. Alright, tapi dia namakan dengan betul lah, dia namakan dengan betul. Same case with jawapan daripada Atirah ni. Okay, dia bagi numbering dekat tempat yang betul, which is closest to the main functional group. Okay, bukan kira substitute to the main functional group. Alright, ada apa soalan tak sebelum kita teruskan? Okay, terima kasih Atirah. Okay, thank you sir. Okay, ni kita skip dulu kita skip C. Okay, kita skip C. Kita tanya D. Apa jawab D? Saya. Ya. Apa? Nama? Saya. Yamaira. Okay, tak apa. Tengok kat sini. Lia Maira, okay, baik. Nampak tak? Nampak.
Okay, first start numbering with from carboxylic group. Number 1. And this structure has 3 carbons, so propanoic acid, and there is phenyl here, so 3-phenyl propanoic acid. PH tu phenyl Ah, Phenyl tu apa? benzene ring yang act as substituent. Phenyl ni ada substituent. Okey, ada apa bantahan? Lia, boleh tolong ni tolong besar zoom sikit daripada jawapan. Okey, cantik. Ada apa bantahan tak? Semua setuju? Setuju, bukan saya yang jawab soalan ni. Setuju? Betul ke ni propanoic acid bukan butanoic acid? Setuju, sir. Ya, seorang setuju. Ke Lia yang setuju dengan diri sendiri? Okey. Guys, ni saya bagi penomoran lain Look at the screen. Number 1, number 2, number 3, number 4. Salah ke penomoran saya ni? Lia? Katanya sampai 3. Kenapa yang 4 tu tak boleh dikira? Oh tu ada phenyl. 4 tu ada phenyl. So 4 tak tu ada kira phenyl macam mana tu? tak kira termasuk dalam number of carbon. Kenapa? Sebab tu Ada phenyl substituent. punya bond. Pasal karbon nombor 4 tu adalah milik Phenyl. benzin tu. Okey, betul lah tu. Dia kata ni saya, tapi jawapan dia adalah bukan milik adalah milik benzin tu. Jadi therefore okey, yang nombor 4 ni tak boleh dikira. Okey, the longest chain was 3, which is 3-phenyl propanoic acid. Okey, terima kasih Lia. Soalan 1C tu lebih kurang sebenarnya lah kan. Sebab ada yang tak tahu pH tu adalah C6H5. Okey, C6H5 tu adalah phenyl, adalah benzin juga. Tu pasal saya skip tu sebab structure dia lebih kurang sama je. Alright, I think I'm going to skip E. Okay, I'm going to go to F. Siapa jawab F? Nur Afrika Zayani kan? Nur Afrika Zayani ada? Nur Afrika Zayani 1. Nur Afrika Zayani 2. Nur Afrika Zayani 3. Tak ada. Grup 11. Ada siapa tahu whereabout dia? Ni guys, ni apa tu? Tak, Ada? tak tahu. Tak tahu. Ada ni. People ni korang tahu tak kenapa apa tu saya selalu bagi soalan last minute? Tahu tak? Tak nak suruh buat. Pasal apa? Hanif on mic. Hanif, kenapa aku bagi soalan last minute selalu? Kejutan. Ni. Okay, Hana, cepat Hana, kenapa? Tengok Hana unmute tapi tak nak cakap, menyampah. Aku nampak orang yang unmute ni semua ni. Okay, macam ni guys kan saya dah bagi video untuk study semua kan. Kalau ada soalan tanyalah kat dalam group. Okay, kalau macam saya bagi soalan awal-awal, I am afraid that okay, you don't have the intention untuk tengok pun video ataupun buat latihan. That's why saya bagi last minute. Tapi saya bagi last minute pun, I only ask you to do one question only. Seorang tu satu soalan. Kan, nanti pun paling-paling lah satu soalan 1 jam patut boleh lah kot kan. Agak mustahil lah tak boleh siapkan satu soalan tempoh 1 jam.
Kadang-kadang soalan tu tak ambil masa pun. Kadang-kadang kita tanya tadi, Amni, mana Amni? Amni menyahut, dah lari. Ya, saya, Okey, ya, Amni, saya. berapa lama kau nak siapkan soalan tu? Yang soalan structure. Uh, uh, 10 minit. Tengok 10 minit 10 minit. Itu pun orang kata, saya bagi kalau macam 1 jam pun, 1 jam sebelum saya bagi soalan pagi tadi kan. Tapi tak naklah saya bagi soalan waktu awal-awal kelas. Kalau saya bagi soalan awal-awal kelas nanti, kena menunggu juga. So to eliminate the waiting time, saya bagi tempoh kurang-kurang 1 jam ataupun setengah jam lah sebenarnya. Jadi hopefully you can settle the question lah. Okey, saya bukan cakap yang apa tu yang tak datang tu ni. Saya kata itulah apa tu, hopefully you guys prepare lah. Itu satu kan. If you notice dalam perbincangan kita sebelum ni, ada lagi tak upload jawapan dekat bahagian discussion. Tolonglah buat upload ni. Pasal lepas ni saya akan terangkan pasal assignment yang melibatkan jawapan korang dekat group nanti. Saya akan bagi tahu. Ada efek dia nanti. Okey, tak apalah kita teruskan. Tak nak membebel ni. Penuh video ni membebel nanti. Okey, 1G ada. Ada. Okey, terima kasih. Teruskan. Okay, nampak tak? Tengah upload. Okey, cantik. Nampak Nampak. Okay. Nampak. So dia nak iPad name untuk compound ni. So first kita start dengan numbering from dia punya functional group. So ni 1, ni carbon 2, 3, 4 dan 5. So kita tahu paling panjang is pentene since ada double carbon kat sini dengan main functional group dia is carboxylic acid. So dia pentenoic acid. Lepas tu dia punya double bond dekat carbon nombor 3 dan 4. So 3. Lepas tu dia ada 2 metil dekat carbon nombor 3 dengan 4. So 3,4 dimethyl 3 pentenoic acid. Okey, apa tu? Technically the name is already correct. Kalau saya minta awak adjust sikit supaya jadi new iPad ni macam mana? The current iPad name. Yang ni ke ni tukar. Ya. Pentenoic acid. Okey, saya tulis jawapan dia. Pen, 3, 3. enoic acid. Okey, soalan macam ni kan. Okey, terima kasih jawapan dia tepat ni siapa ni jawab ni? Nabiha Nizam. Rihan, okey. Okey, so sekarang ni jawapan ni memang technically adalah betul Jawapan dia adalah betul. Okey, kat sini saya nak tunjukkan 2 benda satu benda. You notice there is 2 kind of substituent Substituent macam metil ni dengan substituent macam alkin ni. Substituent macam metil ni kan, okey, kita letak di luar nama parent. Nama parent yang mana? Nama parent adalah yang pentenoic acid ni. Okey. Metil ni diletakkan di depan nama family. Okey, dia berada di depan as a normal substituent. Same like when you put nitro ke, chloro ke, bromo ke, semua letak di depan nama parent. However, if we are dealing with alkene or alkyne macam nampak sekarang ni alkene dengan alkyne. In this case is alkene lah. If we are dealing with alkene, instead at put it at the front as substituent, kita masukkan dalam nama family tu. Okay, dia tak letak kat depan dia, kita tak letak dia sebagai 3N. Okay, nanti orang yang 3 encik apa ni. Okay, kita letak nama dia kat depan, kita letak nama dia dekat dalam nama parent. Alright, whenever we are dealing with whether alkene or alkyne, alkene akan jadi EN, ine akan jadi YN saja. And then kita letakkan dalam nama parent. Okay, please make clear on that. So that's why we got this pentenoic acid. And why I prefer the new iPad system, because it stated the exact location of the functional group. Kalau kita letak dekat 3
pentanoic acid kan, nanti kadang-kadang kita akan confuse 3 ni adalah milik acid ni ke atau milik alkin. Okay, that's why I will prefer if you can write down it in the new IUPAC system or the current IUPAC system. Yang 3-pentanoic ni acid ni yang betul masa zaman Jepun dulu ni. Masa zaman Jepun dulu. Nanti orang ingat, oh yang jawab ni mesti dah apa tu, dah umur 70 tahun lebih ni. Okay, so the preferable one is pin 3-enoic. Tapi kalau jawab 3-pentanoic acid salah ke betul? Betul, sir. Masih betul. Okay, tapi nanti orang ingat ni dah tua, mungkin 70-80 tahun dah. Kenapa ada orang tua masuk kelas aku ni? Macam tu. Okay, terima kasih. Okay. Saya nak pergi terus ke ni lah. Structure 1J. Satu je ya, sir. Yes, 1J. Okey, ni contoh untuk aromatik Boleh nampak kan? Boleh jelas. Yang ni dia punya functional group adalah carboxylic acid yang ni. So kita akan start numbering daripada sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then ini adalah benzoic acid. Benzoic acid yang ni. And then kita ada nitrogen dioxide ada 3 dekat carbon 2, 4 dengan 6. So dia akan jadi 2, 4, 6 trinitrobenzoic acid. Okey, clearly betul lah tepat. Okey, tepat sekali. Okay, this is example of ni betul, an aromatic carboxylic acid. Cuma saya nak tahu, okay, benzoic tu kan, benz tu dia ambil daripada perkataan mana tu sebenarnya? Daripada structure ni, aromatik ni. Aromatik tu saja, betul? Dengan ni, double bond ni. Dengan double bond, aromatik tu ada double bond. Ni, apa tu, sekejap, saya tak perasan siapa yang jawab ni. Nama apa? Ain Okey, Sofia. Ain. Okey, Ain. Dulu ada belajar pasal benzin kan? Kalau kita namakan ni compound apa pula? Nampak macam sama tapi lain sikit. Yang ni dia ni dah. Kalau COH ni maksud dia adalah C double bond O, OH kan? Yang ni. Ni apa ni? Ni cyclo kot. Cyclo. Mana ada cyclo kak? Ni samalah ni. Macam tu. Sama je. Ni apa ni? C double bond OH ni functional group apa ni? Ni ya, sir. Ini COOH. Ni CHO. Any taker sebab. Ni C double bond O, OH. Macam tu. Carboxylic acid. Kalau yang ni? Anyone. Cepat. Yang lain pun pura-pura ni. Cepat. People. C double bond O. Sebelah dia ada H. Siapa tu? Carboxylic acid. Carboxylic acid yang ni yang petak ni. Yang petak. Aldehyde. Ya, aldehyde. Yang ni adalah aldehyde. Nama dia apa? Kalau yang ni adalah benzoic acid. Yang ni? Benzaldehyde. Terima kasih. The answer will be benzaldehyde. Okay, alamak terpadam ni pula. Okay. This structure is benzaldehyde. Alamak. Okay, CHO. Ni belajar masa topik aldehyde juga. Okay, beza dia carboxylic acid ada COH. Ini adalah
CHO. Saya bukan nak cerita pasal aldehyde ke ataupun ni semua. Saya nak cakapkan perkataan bands tu. Perkataan bands tu. Kenapa kita panggil bands? Because the bands actually coming out from the structure of the benzene together with the carbon. Ini adalah bands. Sama lah ni juga, kita ada benzene dengan C tu. So ini adalah bands. Kalau dia carboxylic acid, dia adalah benzoic acid. Kalau aldehyde, dia adalah benzaldehyde. Okay guys, faham? Perkataan benz tu adalah merujuk kepada benzene dengan karbon. Benzene dengan karbon itu adalah benz. Kalau carboxylic acid jadi benzoic acid, kalau aldehyde jadi benzaldehyde. Jangan confuse benda tu. Okay? Boleh? Boleh. Jelas saya semua? Jelas. Jelas. Okay, tengok contoh K pula. Lepas ni L saya tak ada skip apa. Mula K dengan L. Sekejap rasa Baik, ada ada. K kan? K, betul. Katak. Sekejap. Nampak tak? Okay, clear. Okay. Yang K ni, alamak, dia punya soalan tak tulis pula. Tak apa. Yang mana ni? Okay, so kat sini nama dia 6 etil, 3 metil, 1 8 octane dioic acid. Betul. Kita tengok kat sini dia punya carbon change dia ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu kita tengok dia punya carboxylic acid tu duduk kat mana. Dia dekat nombor 1 dengan nombor 8. Lepas tu dia punya etil dekat nombor 6. Lepas tu metil dia dekat 3. Tempat nama tu. Okay, dapat octane dioic acid Betul sir. Kalau nak namakan current macam mana? Current ni apa? Apa dia sir? Kalau nak namakan pakai sistem yang sistem yang terbaru. The new IPAC system or the current IPAC system. Octane 18 dioic acid. Okay, octane 18 dioic acid. Tapi jawapan yang awak bagi ni kan, Ya. okay, ada ni daripada segi numbering ada kesilapan sikit. Okay, ni saya teruslah sebab saya terjawab pula, ingatkan nak tanya orang lain tadi. Okay, so sekarang ni kenapa awak start daripada kanan? Sebab saya tak sure sebab benda ni dua-dua dekat hujung, jadi saya pilih je mana-mana. Okay, kan sebenarnya mulakan kanan sebab kanan adalah Dan tak tahu. sunnah kan? Betul tak? Sunnah, betul. Jangan pakai benda tu. Okay, ni bukan apa tu sunnah dan organic chemistry, tak ada. Okay, substituent sekarang ni berada pada kedudukan, kalau ikut kiri kanan pun, substituent yang pertama akan berjumpa pada karbon nombor 3, betul tak? Kalau kita mengingat 1, 2, 3, betul tak? Tapi kita tengok sini, 3 ni adalah apa? Yang ditandakan sekarang 3 ni adalah metil. Ini adalah etil. Etil. So between etil dengan metil, rasa mana has more priority? Means yang nama akan duduk depan ke? Yes, correct. Etil. Etil, based on the alphabetical order, etil has more priority lah pasal dia bermula dengan E. Ini sebenarnya macam ni, isu dia bukan apa. Sekarang ni betul. Kalau ikut functional group, dua-dua akan ada COOH, bermula pada COOH. Longest chain pun bermula pada kiri atau kanan pun dua-dua akan bagi 8 karbon dengan kedudukan paling rendah untuk carboxylic acid, iaitu pada kedudukan 1 dengan 8. Saya ulang sekali sebenarnya rule ni dah ikut dah. Tapi rule dia pertama adalah functional group. Functional group tu akan berada pada nombor 1 dengan 8, tak kira daripada kiri atau kanan. Itu dah betul. Longest chain pun akan berada pada 1 dengan 8 juga. The number of substituent pula kita tengok. Okay, kalau macam ada satu dekat nombor 2, satu dekat nombor
6, kalau lagi 1, 3 dengan 6, kita akan ambil 2 dengan 6 lah, pasal dia nombor lagi rendah. Kat sini pun kita tak boleh buat juga, pasal dua-dua akan berada pada kedudukan nombor 3 kalau kita daripada kiri atau kanan. So sekarang ni kita nak pergi pahalusi lagi. Ni macam ni kira macam ni lah. Kita ada jodoh kan, ada 2 jodoh. Ada 2 pilihan. Okey, kita nak yang handsome. Dua-dua handsome. Kita nak kaya, dua-dua kaya. Kita nak apa tu? Beriman, dua-dua beriman. Last kali apa? Pandai. Apa? Ha? Pandai. Okey, pandai. Okey. Okey, satu pandai, satu lagi tak kurang pandai. Kurang pandai buat-buat ni kan, buat-buat apa tu ni kita, apa tu dia rajin swap kita apa semua kan. Pandai dengan kurang pandai lah. Jadi korang akan pilih apa? Pandai ke kurang pandai? Pandai. Ya, betul. Tak nak pilih yang kurang pandai. Okey, kalau pilih pandai kita akan ambil yang tu lah. Sebab kita nampak macam lengkap. Okey, macam lengkap. Walaupun semua tu ada, cuma kita tengok orang ni lebih sedikit. Same case with this one lah. Same case with this one, kita orang kata apa? Kita screening betul-betul. Kita nak yang terbaik, numbering yang terbaik. Okay, therefore, Okay. alright, numbering ni perlu diubah. Okay. Okay, numbering ni perlu diubah. Okay, tapi jawapan ni yang cuma perlu diubah adalah apa? Nombor dia je lah kan yang This etil will dan be metil tu. etil dengan Metil. 6 metil. 6. Numbering dekat sini sepatutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni technically lah. Kalau jawapan ni ada 2 markah, mungkin saya akan bagi 1 markah lah. Ada lecturer tak bagi langsung. Pasal apa tak ikut apa tu, satu cara kan. Tapi saya rasa satu ni kira considered lah. Pasal nama parent betul, tapi tu semua betul. Alright. Alright, terima kasih. Alright, thank you sir. Alright, 1L. Satu L ada. Satu L going once. Satu L going twice. Siapa satu L ni? Satu J, KL. Nurhani binti Hamid tak ada Ni soalan tricky ni L ni sebenarnya. Soalan tricky. Okey, tapi tak apalah. Nampak simple tapi soalan tricky. Kalau tak ada tak apalah, kita minta dia letak jawapan nanti waktu kat pembincangan. Okey, moving on to question number 2. Sekali lagi saya nak highlight yang soalan nombor ni ada pembetulan Dia ada 5 soalan tapi dia punya labeling A, B, B, C, D. Saya pun tak tahu kenapa. So, saya nak yang menjawab 2B. Ada 2B. Malah aku nak check ni. Muhammad Daniel Amani ada? Daniel Amani 1. Daniel Amani 2. Daniel Amani 3. Tak ada. Okey, seterusnya 2E, elephant. Ada 2E. Dua elephant. 2,5 dihydroxy 6 cyclopropyl heptanoic acid. Kenapa tu aku nak cari nama ni? Ni Noaina Sofia ada. Noaina Sofia 1. Ni Aina Sofia ada.
Aina Sofia. Saya tengok kat banyak chat ada nama dia ni. Ya saya. Ni Doi. Kejap saya pakai earphone tak dengar. Okey, baik. Mungkin saya nampak nama. Hello. Aina buat 25 dihydroksi tu kan? Tak, saya yang week first kali yang saya bagi. Mana ada week first tu? Oh, ada Aina Sofia lain kat grup ni? Nur Aina Sofia binti Muhammad Naim, bukan awak Saya lah. Dah tu? Tapi saya Tak ada. nama saya dah 2 kali Memanglah 2 kali. Pasal orang dia semua dah habis dah. Saya tak Orang 2 perasan kali je. sir. Lepas ni giliran orang pun ada dah 2-3 kali. Saya tak perasan sir. Sorry. Tengok tu bagi nama tu. Tak apa nanti buat Ni Aina nanti buat nanti kongsi jawapan kat ni bahagian discussion. Okey? Alright. Sorry Okay. sir. Okey tak apa. 3. Soalan nombor 3. Ni lah saya rasa 1 jam menjawab ni kot. Ada yang menjawab nombor 3 ni? So yang jawab soalan tu Dania Apa dia? Yang jawab soalan tu Dania Sekejap saya kena check balik. Yang mana yang soalan nombor 3 ni? Dia grup berapa? Grup Nurul 9. Dania Nur Hadi. Dia ada masalah internet. Tapi dia boleh follow kat Telegram kan? Boleh. Tak apalah kalau dia ni kita skip soalan lah. Terima kasih atas makluman. Okey. Okey, nombor 4 memang saya tanya pasal kita tak bincang lagi pasal lagi properties. Ni saya akan buat kemudian lah. Alright, 5A ada kan? Yes sir. Okey. Saya. Okey, proceed. Nampak Dia nampak. So 5A dia nak produk reaction 3 dimethyl butanoic acid dengan ALH4. So 3 dimethyl butanoic ni adalah primary carboxylic acid. So bila dia react dengan ALH4 akan dapat primary alcohol. So nama reaction ni adalah reduction to primary alcohol. So bila kita dapat produk dia, kita akan dapat primary alcohol. So kita buang yang double bond O ni, kita akan dapat kita buat cabuban 2, kita akan dapat H dengan H. So akan dapat primary alcohol. Reduction tu berlaku kat mana? Kat sini. Kenapa tindak balas ni dipanggil reduction? Sebab kita buang O ni, kita turunkan ke H Turunkan reduce kan turunkan. Technically betul lah tu. Reduction ingat tak dulu? Reduction ada 4 perkara kan? Oksigen berkurang, hidrogen bertambah, electron number bertambah, oxidation number berkurang. Sembahlah benda Reduction. Okey betul lah. Saya perlu tahu. So kena tengok ni macam kat structure ni macam anda nampak sekarang. Kenapa saya tak boleh conteng Ada keluar icon pen. Banyak aku buat mi tadi tu dah. Ni tu buat 2 je.
Boleh minta maaf. Sebab dulu habis kat dia. Oh, itu. Siapa lah kau korang Belum tahu telur goreng. Kenapa? Jap. Dia dah habis dulu. Jap. Aku mute jap. Sekejap Telur rumah dia. Luar rumah kita. Bulan satu lebih betul. Okay, tadi yang jawab Eva Sefia Ha? Eva Sefia ke? Kenapa? Okay, ni tadi awak yang jawab Ha. Okay, tak saja nak ni. Pasal saya pelik kenapa saya tak boleh conteng awak punya screen ni. Okay, tapi tak apalah. Jawapan betul lah dia reduction. Eva, kalau boleh tak awak beritahu saya, efek dia cuma dekat C double bond O tu Ha. Yang lain tak berubah? Tak ada. Okay, technically macam tu lah whenever you came across this kind of question make sure kita hanya cuba buat tindak balas pada kawasan yang terlibat saja. In this case, yang terlibat adalah yang berada pada yang dekat C double bond O tu. Because that is the main functional group. Technically topik ni sebenarnya saya tak bagi pun dalam video. Tapi macam mana Eva boleh jawab? Topik ni tak ada Saya dalam tanya ke? kita baca kat slide ataupun video. Tapi macam mana Eva boleh tahu jawapan ni? Dia tengok dekat slide. Memang dekat slide ada. Tapi ini adalah apa? Ini sebenarnya Sebab adalah kita dah pernah belajar. kita pernah bincang kat tindak balas ni sebelum ni? Dah. Yang lain? Kita pernah bincang tak tindak balas reduction ni? Rasanya pernah, sir. Masa bila? Sebelum-sebelum ni. Sebelum ni tu bila? Pandai ni. Eva dah hilang dah? Guys. Okay saya nak kongsi screen jap. Korang ni. Okay, macam ni topik oxidation reduction ni kan ada dalam topik alkohol, aldehyde dengan ketone. Dah lupa dah. Masa tu kita start dengan primary alcohol. Dia jadi aldehyde, kemudian dia jadi carboxylic acid. Kalau secondary, dia akan jadi ketone. Kalau tertiary dia jadi apa? Cepat. Jadi apa? Tak ada tindak balas. Okay. Proses ni dipanggil Oxidation. this is oxidation. Okay. If we go in reverse, ini adalah Reduction. Okay. Saya tak nak cakap pasal reduction. Saya nak cakap pasal oxidation. Kalau oxidation, apa nama reagent yang terlibat? Apa katalis dia? Apa ni? MnO4. Aku saja nak guna ketum ni. Okay, MnO4 lagi. Apa lagi? Potassium CrO4. Apa tu? OCRO4. Yang saya tahu ni chromic acid H2CrO4. Chromic acid. Yang tu. Chromic acid yang tu. Chromic acid ni korang kena tahu it is combination from sodium or potassium dichromate O7 plus sulfuric acid. Okay, ini adalah combination yang menghasilkan chromic acid. Other than this, kita ada yang weaker punya such as PCC ataupun kita ada ozone catalyzed by zinc. These are all example of oxidizing agent. Okay. Kalau kita buat reverse, if we go in reverse, kita kena pakai reagent yang lain pula. Antaranya adalah lithium aluminium hydride ataupun sodium borohydride. Okay, kena aware benda-benda ni. Okay, that's why
walaupun kita tak bincang benda ni, bukanlah bermaksud kita tak ambil tahu. Pasal topik ni sebenarnya kita dah bincang sebelum ni. Alright. Macam saya cakap, tak tahu siapa yang datang pada hari yang pasal apa tu, yang seminar organic chemistry tu kan, bengkel organic chemistry tu kan. Kan saya cakap, okay, jangan anggap apa tu, jangan anggap topik ni adalah topik yang berbeza. Dia adalah topik yang sama, cuma satu tu mungkin kita kata, oh, tindak balas ni adalah untuk menghasilkan aldehyde. Ada yang cakap, oh, bukan tindak balas, ini bukan tindak balas untuk aldehyde, ini adalah reaksi untuk alkohol. Sedangkan kedua benda tu adalah sama saja. Ia ada tindak balas untuk menghasilkan aldehyde, ia adalah tindak balas yang berlaku untuk alkohol. Okay, this is the same reaction. Macam reduction tu sebenarnya tadi, reduction tu kita dah sembang dah sebelum ni. Saya dah bagi video dah sebelum ni tentang oxidation reduction. Oxidation dengan reduction ni akan wujud dalam topik alkohol, aldehyde dengan ketone dengan carboxylic acid. Okay, so tolong familiar yourself with all of this reagent ni. Jangan terbalik. Okay, common mistake dia terbalik. Terus minta oxidation, dia bagi lithium aluminum hydride. Sedangkan yang jawapan yang betul adalah sebaliknya. Okay, clear Okay, harap jelas. Ni jawapan tadi jawapan tadi. Jadi kita tengok dekat sini, inilah apa tu jawapan dia, reduction lah. Alright. Terusnya, ni ada apa-apa soalan sila tanya. Terusnya sodium hydroxide 5A tak ada. 6A. ada checkers. Abdul Nafis Najwan. Abdul Nafis Najwan ada. Abdul Nafis Najwan 1. Abdul Nafis Najwan 2. Tengok dalam senarai nama tak ada ni. Tak ada lah kalau tak ada. Tak ada ke tak nama lah. Ni 6B. Saya, sir. Alright, teruskan. Share lah, sir. Saya tak boleh share. Tak boleh share? Uh-uh. Dia tulis apa? Kena open system preference. Kena open system preference. Open lah. Tak boleh tekan. Dia macam tak boleh allow. Dia tekan share button. Okey, tapi ada jawapan kan? Ada. Okey, pakai kaedah apa? Facial esterification. Esterification, biar betul kau. Baca balik soalan.
show how the butyric acid can be synthesized by using the following reagents. Butyric acid tu apa? Carboxylic acid. Carboxylic acid. Okay. Maksudnya disuruh sediakan daripada, Apa? disuruh sediakan apa tu, daripada apa? Soalan dia nak apa sebenarnya? Butyric acid react dengan 1-butanol kan? Mana ada react? Show how the butyric acid can be synthesized by using the following reagents. Maksudnya? Using 1-butanol. Apa dia? Using 1-butanol. Ni saya tak berapa jelas ni. Apa? Jadi soalan dia nak apa sebenarnya? Halo? Ester kan? Yasmin Ya. tak habis-habis kau punya bunyi WhatsApp telefon tu. Aduh. Ni, sekarang ni soalan nak apa? Synthesize butyric acid. Synthesize butyric acid daripada apa? Alcohol. Daripada alcohol. What kind of alcohol is that? Primary alcohol. Primary alcohol. Okay, primary alcohol menjadi carboxylic acid macam mana? Oxidation. Ya, betul. Bukan disuruh tindak balas butyric acid dengan ester. Kita ada belajar ke tu? Tak lagi. Tak ada lagi. Takkanlah saya nak tanya benda yang kita tak belajar lagi. Betul tak? Okay, so daripada alkohol jadi carboxylic acid tu macam mana? Oxidation tadi kan? Oxidation. Jadi pakai apa? KMNO4. Betul. KMNO4 in acidified medium. It must be a strong oxidizing agent. Okay. Tak boleh pakai PCC tau. Tak boleh pakai PCC, tak boleh pakai ozon. Okay. Topik ni walaupun di bahagian topik ni ada kat dalam preparation of ni kan, carboxylic acid dalam slides kan. Jadi tolong baca soalan betul-betul. Soalan dia minta sediakan daripada, bukan suruh buat tindak balas antara satu dengan sama lain. Okey? Okey. Okey, baik. Faham ya? Faham. Jangan lupa kongsi jawapan nanti dekat ni. Alright, seterusnya dah lebih pada target dah ni sebenarnya. Alright, saya nak tahu nama tindak balas saja. 7B. Nama tindak balas saja. 7B, tak payah share apa-apa pun. Reduction of alcohol. Nak share pun tak apalah, nak share screen tak apalah. Siti Fatimah ya? Okey, Siti Fatimah. Share screen cepat. Nampak tu. Okey, Siti Fatimah, cerita sikit. Proses ni reduction of alcohol sebab dia daripada carboxylic acid dapat jadi alkohol. Okay. So reagent yang digunakan lithium aluminium hydride. Okey, ni nama tindak balas apa ni tadi? Reduction of alcohol. Okey, terima kasih. Ni topik apa ni? Kali kau ni topik apa? Alkohol. Topik alkohol. Okey, dia preparation of alcohol dan masa yang sama dia adalah reaction of carboxylic acid. Nampak tak? Nampak. Okey, dua tindak balas ni saling berkaitan antara satu sama lain. Orang kata okey, ni cara sediakan alkohol dan masa sama orang kata ini tindak balas oleh carboxylic acid. Alright, actually they are sharing the same reaction which is reduction. Kalau alkohol jadi carboxylic acid namanya adalah oxidation. Okey, 7C Siti Fatimah, dan betul mic semua slow sangat ni. Okey, terima kasih Fatimah. Moving on, 7C. 7C ada 7C. Ada, Sir. Okey, sila kongsi.
Nampak ke tu? Nampak. Ni kita mudah je. Ni tindak balas apa ni? Oxidation. Oxidation. Okey, kenapa pula ada tolerance reagent ni? Tolerance reagent dia jatuh bawah apa? Tolerance reagent tu adalah salah satu apa? Gas, apa dia? AG2. Apa dia? AG2O. Bukan saya tanya benda apa, saya tanya kan tolerance reagent ni. Dia sebenarnya guna untuk apa? Kalau reaction tu daripada aldehyde. Betul. Yelah, untuk apa? Dia memang untuk aldehyde, tapi untuk apa tolerance reagent ni? Untuk oxidize aldehyde kepada carboxylic acid. Tak, kita tak pakai tu sebenarnya. Tolerance reagent ni kita pakai untuk bezakan antara aldehyde dengan ketone biasanya. Pasal ketone ni tak boleh jadi carboxylic acid, betul tak? Betul. Ketone boleh jadi carboxylic acid tak? Ketone. Baru je tunjuk tadi. Primary alcohol ada, tak boleh kan? Itu tujuan tolerance reagent. Tapi kalau untuk convert daripada aldehyde kepada carboxylic acid, dia macam ni lah, dia macam ni. Asalnya aku boleh conteng ni, aku tak boleh conteng lah ni. Alright. Asalnya tadi primary alcohol dia jadi aldehyde, dia jadi carboxylic acid. Sekejap saya tunjuk balik screen ni. Okay, screen pop. Kan saya dah tunjuk tadi. Benda ni semua ni. Nampak tak aturan dia ni? Berbuih kita pasal benda ni. Tengok ni sekarang. Primary alcohol dia akan jadi aldehyde, jadi carboxylic acid. Secondary akan jadi ketone, dia tak boleh jadi carboxylic acid. Yang paling tak guna adalah tertiary. Tak boleh jadi apa-apa langsung, tak boleh oxidize langsung. So, instead of using, okay, you already know that this is oxidation reaction. So, oxidation pakai apa? Pakailah salah satu daripada yang saya senaraikan ni. Tapi yang wajibnya dia mesti strong. It's either acidified potassium permanganate ataupun sodium dichromate with sulfuric acid under strong. Barulah dia boleh pergi ke carboxylic acid. Kalau macam secondary, walaupun dia pakai yang strong pun, dia hanya akan limited daripada ketone sahaja. Dia tak boleh pergi jauh. Dia tak boleh pergi kepada carboxylic acid. Memang tak boleh. Pakai kuat pun. Yang sekarang ni, efek dia dekat primary ataupun aldehyde. Untuk jadi sampai carboxylic acid, wajib pakai yang kuat. Alright, samalah macam carboxylic acid nak pergi ke alkohol. Dia kena pakai yang kuat, iaitu lithium aluminum hydride. Kalau pakai sodium borohydride, dia tak dapat turun. Dia tak dapat turun jadi aldehyde. Pasal sodium borohydride ni lemah. Tapi kalau aldehyde ke alkohol, dia boleh pakai sodium borohydride. Topik ni berkaitan satu sama lain. Tolong ni, tolong perhatikan. Lagi satu lagi topik dia nak reagent, kita akan sembang tu kemudian. Okey, faham tak ni? Apa tu, Ellie Siapa tadi jawab tadi? Faham je. Allah, suara tak dengar langsung. Nama apa tadi? Ellie sir. Ellie. Okey, tadi kita ada satu ni. Tak apalah, nanti kongsikan jawapan. Ellie jawab soalan mana tadi? Soalan ni soalan C tadi kan? Okey. Okey, ni apa tu, saya akan highlight lagi 2 soalan lagi. 8B ada, 8B. 8 bola. Lapan bola. Sir, Yes. Alif Faizal yang jawab 8B. Tapi sekarang rumah dia tengah hujan lebat, so wifi tak boleh guna. Tapi dia kata dia dah buat dah. Nanti dia send jawapan dalam Tak grup. apa, kita tengok jawapan dia nanti macam mana. Kalau korang ada soalan nanti tanya saya nanti. Okey, kalau macam tu kita akan 8 dongki.
8 dongki. Siapa? Tapi tak apalah tadi 8 bola tadi siapa yang kena jawab? 8B tadi. Alif sir, tapi Alif tak Alif Faizal, Okey, 8B. Alif Okey, tak apalah. Ni kawan dia. Tapi Alif Ni siapa dia dia? bagi tahu saya tadi. Okey, baik. Saya Asana. Asana. Okey, Asana. Rasa-rasa tindak balas 8B ni, apa nama tindak balas ni? Saya pula kena. Tak apa sebab kita dah bincangkan soal ni tadi. Cepat. Rasa-rasa 8B ni tindak balas apa? Saya dapat jawapannya. Sekejap. Tengok reagen dia tu. Anyone? Everybody yang telah menjawab tu, cuba tengok. Oxidation. Bukan oxidation. Kejap. Oh, sorry. Patutnya saya testin. Apalah. Betul lah korang ni macam blur-blur. Ya. Okay, testin. Mana okey ah. Okay. 8B ni. Tindak balas apa ni? Lai. Ada. 8 bola. People, cepat. Saya tanya nama tindak balas dia ni. Oxidation sir bukan? Apa dia? Oxidation. Tadi kan ni bila saya kata tak betul bukan pasal cara sebutan. Oh tak dengar. Reduction bukan salah. Bukan pasal cara kau sebut. Clue dia kat mana clue dia? Kat sini kan. Apa dia ni? Alah. Yang dah jawab tu senyap apa? Apa dia? Reduction. Yeah, this is reduction. Sorry sir, tersilap. Tersilap. Tadi cakap rasa. Tak ada, aku dengar tadi oxidation juga tadi. Oxidation, tak apalah. Yelah aku juga salah tak dengar, tak guna. Apa saya salah? Yelah aku juga salah. Tak. Aku tahu. Okey, tak apalah. Ni 8 dongki ada, 8 dongki. 8D ada jawab. Oxidation. Ya, oxidation. Awak ada structure dia ke? Tak ada. Apa dia? Awak ke yang menjawab? Tak. Tak, orang lain Siapa yang betul jawab ni? Aduh. 8D. Tengok aku terpaksa semak ni, aku malas ni nak ulang alik ni. Okay, 8D. Ni, Nur Aisyah Nasuha ada? Nur Aisyah Nasuha. Nur Aisyah Nasuha 1, Nur Aisyah Nasuha 2. Okey, tak apalah. Okey, Nur Aisyah Nasuha 2, Nur Aisyah Nasuha 3. Tak ada. Okey, tak apa. Tapi korang tahu ini adalah tindak balas apa? Oxidation. Terima kasih. Okey. 8E. Saya. Ada? Saya. Apa dia? Kejap. Okey. Sekejap. Mana? Share sir. Share, tekan share. Share screen. Mana? Oh, sini. Nampak tak? Ada tak? Tadi barang sampai. Barang apa? Siapa punya? Tak nampak. Mana tu? Tak nampak. Sekejap, di tengah sharing tu. Sabar. Okey. Ada tak? Enggak ada. Ada dah. Tengah. Dah sampai dah.
Tanya ni, saya tengah ada kelas ni, orang dengar suara saya ni, sekejap. Okey, cantik. Nampak. Okay, okay. Ni oxidation. Lepas tu yang apa ni, yang structure ni dia apply dengan potassium permanganate. Lepas tu yang CH3 ni dia akan convert kepada COOH. Okey. Lepas tu yang NH2 ni dia tak ada reaction, so dia kekal je macam tu. Boleh saya tahu nama produk ni apa? Tak tahu dah pula. Tak. Nama produk ni. Takkan tak tahu, mesti tahu sikit. Naming kan. Ni, namakan ni dulu. Ni apa? Ni apa? Kejap. Apa tu? Tak ingat. Yang ni benzin. Kenapa? Yang saya tanda tu, apa tu? Ni benzin. Apa dia? Benzin. Benzin campur COH, nama apa? Benzin. Apa tu? Apa yang nama dia? Apa tu? Benzenoid. Banyak kau benzenoid. Siapa cakap benzenoid tu? Benzoic acid. Okey, Insyirah. Terima kasih Insyirah. Saya dapat maklum. Terima kasih Insyirah kalau ada. Insyirah pada grup 10. Ni, okey. Apa nama dia tadi? Dah bincang tak cerita tadi? Benzoic acid. Yes, benzoic acid. Lepas tu substituent dekat nombor berapa tu? Substituent. Kat mana? Group kat nombor 4. Okey, nombor 4. Yang apa tu? NH2. NH2 apa? Ada orang pandai apa ni? Amai. Main basah je korang. Amino. Yes, it's amino. So jawapan dia adalah 4 amino. Benzoic acid. Okey, terima kasih. Ni, saya nak tanya lagi, tak habis lagi sebenarnya ni. Sorry, siapa jawab ni tadi? Minta maaf. Amino group. Yang menjawab ni nama dia Amino, kau biar betul. Aini Afifah. Aini Afifah, okey. Aini Afifah. Tak pasal-pasal orang panggil kau Amino ni. Aini Amino. Nanti aku pula yang kena kecam ni, okey? Okey, ni. Ini yang mana ni, Aini? Allah, terus hilang Aini ni. Anis Fatihah pula ni, jap. Ana pula ni, okey. Dah hilang dah Anis. Memang ninja betul lah. Aduh. Saya ada soalan ni nak tanya ni sebenarnya. Tapi tak apalah, biar saya terpaksa explain lah. Sekejap Tengok, pandai ni. Korang tak nak jawab, cakap tak nak jawab. Yang hilang macam tu je, geram betul. Okey. Alah lagi Sekejap. Okey guys. Untuk tadi tindak balas tadi. Okay, this is quite special for benzene. Okay, the thing is, any carbon attached to the benzene, macam ni methyl, kemudian kita ada ethyl, kemudian kita ada isopropyl. Alright, and then we have, tak apalah kita bagi 3 ni dulu. If we apply a strong oxidizing agent such as potassium permanganate or formic acid. Jelas tak ni? Dengar tak ni? Nampak skrin? Nampak dan jelas, sir. Sekali lagi any carbon attached directly to the benzene.
any carbon directly attached to benzene, if we apply strong oxidizing agent such as potassium permanganate or chromic acid, it will all converted into COOH. Ini ada dalam preparation. Tak kisahlah satu karbon ke, dua karbon ke, tiga karbon, dia akan jadi, semua akan jadi COOH. Okay, yang tak boleh adalah the structure of tertiary carbon. Macam dia tertiary carbon. Kenapa kita kata tertiary carbon? Pasal it attached to the benzene, tapi carbon ni dia terikat dengan 3 karbon berbeza. That's why it become tertiary. Kalau macam tertiary ni, dekat ikatan yang saya bulatkan sekarang, nampak kat ikatan saya bulatkan sekarang ni? Karbon yang saya bulatkan sekarang, nampak? Nampak. Nampak, sir. Okey, nampak. So sekarang ni, sebab kat sini kan, tak ada hidrogen. Dia tak ada hidrogen. Kalau kat sini kita ada CH2. Kat sini kita ada CH3. Kat sini kita ada CH. Tapi dekat sini yang saya tandakan ni, saya tandakan kali lain lah. Kat sini, tak ada hidrogen. That's why, apa akan jadi? Okay, we cannot oxidize it. Bila kita tak boleh oxidize dia, maksudnya dia akan kekal jadi structure yang sama. Okay, so structure dia akan jadi macam ni. Okay, please take note again. Yang attach pada benzene dia ada H, baru dia boleh jadi COOH, COOH, COOH. Tapi kalau tak ada H, dia akan kekal. Dia tak hilang, dia tak berubah, dia akan kekal. Tolong tengok ni kat bahagian preparation. Alright? Clear semua Clear? Clear, sir. Okay, terima kasih. Let's go for the last structure. For the last question. Okay. Soalan saya nak tanya last adalah banyak orang nak tanya last ni. Okay. Soalan 8J. 8 jambu. Ada tak 8 jambu? Seri Nolrazwa. Seri Nolzalwa. Ada? Seri Nolzalwa. Seri Nolzalwa 1. Seri Nolzalwa 2. Seri Nolzalwa 3. Grup 10 juga ni, grup 10. Ada tak ada? Tak ada. Okay guys, tak ada. Seri Nolzalwa tak ada. Okay, that's all for our discussion for this topic. Okay, I'm going to pause the recording. I'm going to stop the recording. Sebelum kita stop recording ni, ada apa soalan tak? Tak ada, sir. Tak ada. Tak ada Okay, kalau tak ada, kalau ada apa-apa, sila type ni. Okay, sekali lagi Insyirah saya maklumkan saya dapat mesej daripada awak ni. Okay, terima kasih atas makluman.